teruskan dengan buat rakaman ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yaqau qawli amma ba'd. Jadi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran sekali lagi kepada Allah SWT yang sekali lagi dapat mengaturkan kita berjumpa dan menyambung pembelajaran kita daripada tahun 2023 ya. Sini kita telah memasuki tahun baru. Jadi insyaAllah kita kuatkan lagi, tambahkan lagi azam kita untuk berusaha agar kita di tahun ini Allah akan bukakan lagi banyak lagi jalan untuk kita ya. Jadi nanti tuan-tuan boleh lihat sendiri ayat 69 surah Al-Ankabut yang selalu saya juga kongsikan ya, di mana Allah mengatakan kepada kita wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi Allah kata sesiapa bagi orang-orang yang bermujahadah. Bermujahadah maknanya kita bersungguh-sungguh lah ya, buat yang terbaik di dalam usaha kita untuk memahami ayat Al-Quran ni. Allah kata lanahdiyannahum subulana. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi Allah mulakan dengan lam taukid. Di dalam kalimah lanahdiyannahum tu ada dua taukid di situ ya. Pertamanya ada lam taukid dan di hujung kalimah tu ada satu lagi non taukid, dipanggil dua-dua particle of emphasis ya, particle penekanan nak menunjukkan Allah kata pasti ya, pasti akan aku dalam tu Allah gunakan na tu makna kami, pasti kami akan beri petunjuk kepada mereka ni ya. Apa dia yang Allah beri petunjuk ialah subulana, jalan-jalan kami. Jadi maknanya Allah buka jalannya untuk kita ya. Jadi insyaAllah nanti tuan-tuan kalau bersungguh-sungguh dalam mengikuti program perkongsian kita menguasai bahasa Al-Quran ni, tuan-tuan akan dapati selepas ni apa yang susah dulu kan jadi senang. Ya, dulu kita mungkin permulaan kita dapati banyak aspek-aspek bahasa Al-Quran ni kita susah nak fahami ya. Tapi bila Allah kata lanahdiyannahum subulana tu maknanya pasti kami akan berikan petunjuk kepada mereka, bukakan jalan-jalan kami kepada mereka ini. So kita akan dapati banyak perkara yang semakin senang semakin senang ya. Kalau dulu nak memahami idhafah pun mungkin susah kan, sebab jarang kita diperkenalkan ya, apalagi jar majrur dan pertalian lain, isim sifat wal mausuf dan sebagainya ya. Tapi akhirnya nanti tuan-tuan akan dapati segala-galanya itu akan terbuka ya dengan cerah ya, dan kita akan dapat melihat apa yang sebenarnya perlu kita kenali dan fahami dalam menguasai bahasa Al-Quran ni dan seterusnya memahami isi kandungan ayat Al-Quran ya, insya-Allah. Jadi okey, saya teruskan dengan untuk mengelakkan kalau ada bunyi-bunyi luaran tu saya akan mute-kan dulu ya, seperti biasa. Doktor, tadi ayat yang mana tu doktor? Surah mana tu? Ayat keberapa? Ayat akhir sekali surah Al-Ankabut.
ayat 69 surah Al-Ankabut ialah surah mungkin saya kongsikanlah ya, kongsikan supaya tuan-tuan dapat apa ni, semalam aplikasi Quran Tafsir ni ada masalah sikit, dia tak dapat nak buka, tapi hari ni kita boleh ya. So saya kongsikan ayat surah Al-Ankabut surah 29 yang ni. Dia ayat terakhir sekali ya. Senang untuk mengingati. Pergi hujung sekali. Nah, yang ni ya. Ayat 69 ni bermula dengan wallazina jahadu ya. Dan waktu dan lah ya. Dan orang-orang yang jahadu daripada yang kita kata jihad tu, jimhada tu berjihad dan sebagainya. Berjihad tu maknanya kita membuat sesuatu tu bersungguh-sungguh ya, buat yang terbaik. Fina di dalam ni kami ni dia maksudnya di dalam agama kami lah ya. Dalam agama kami itu termasuklah apa yang kita buat sekarang ni, kita nak mempelajari bahasa Al-Quran tu bermakna kita juga jahadu fina. Jadi Allah sambung dengan lanah dian nahum ya. Kalau tuan-tuan tekan di sini lanah dian nahum ni tuan-tuan akan dapati kalimah ini adalah dibangunkan dari beberapa kalimah ya. La dengan tengok la yang warna purple dengan non warna purple tu dipanggilkan apa ni, lam penegasan. Cuma dia silap sikit ni lah ya. Di sini sepatutnya non penegasan lah, bukan lam ya. Tapi fungsi dia adalah sama, iaitu pasti, tentu ya. Jadi bahawa tentu ataupun sini dia kata sungguh. So sungguh. Jadi itu lam taukid. Sungguh ni maknanya Allah gunakan 2 kali di dalam kalimah ni. Pertama la, kemudian di ujungnya digunakan non taukid sekali lagi, yang menunjukkan Allah sangat serius ya, sangat serius untuk memberi petunjuk kepada kita ni jalan-jalan dia ya. Tetapi kalau kita tidak faham, rugilah ya, rugilah tawaran Allah yang sangat hebat ni kita tak faham dan kita tak pernah sambut dia ya. Jadi apa, lanah dia ni daripada hadaya. 3 huruf akar dia hadaya, sama dalam ayat ke-6 apa, ayat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina tu daripada hadaya juga ya, dan dibentuk menjadi ihdina. Sekarang ni daripada hadaya membentuk lanah dian nahum, pasti nah dia ya, kami akan, dan gunakan non taukid, pasti sekali lagi, tapi tak payah kita terjemahkan 2 kali pasti ataupun sesungguhnya, sekali cukup ya. Sesungguhnya kami akan menunjukkan mereka. Sini pun ada terjemahan dia ya. Akan menunjukkan, hum tu ialah mereka, isim maf'ul dia hum, mereka. Jadi apa yang Allah akan tunjukkan kepada mereka ni ialah ketika tekan klik kat sini ya, dia akan apa, tunjukkan ayat tadi ialah subulana. Subulana ialah jalan-jalan kami. Yang ni kita nak tu ya, untuk kita memahami ataupun menguruskan perjalanan hidup kita. Kita nakkan subulana ni, iaitu jalan-jalan daripada Allah tu, supaya dia dapat apa, memelihara kita melakukan perkara-perkara yang baik ya, yang selaras dengan syariat Islam, dan juga akan membantu kita untuk menjadi manusia yang hebat daripada kacamata Allah ya. Itu yang masuk ini. Jadi ini sebenarnya tuan-tuan adalah kita panggilkan ayat syartun, ayat syarat. Maknanya syarat apa? Ada tawaran. So kalau kita menyambut tawaran tu, Allah akan bagikan ganjaran. Itulah dipanggilkan ayat syartun. Jadi syarat dia apa? Wallazina jahadu fina. Yang ni dia punya syarat ni ya. Dan mereka-mereka orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh dalam kami. Jadi Allah jawab syarat tu, lanah dian nahum subulana. Sesungguhnya pasti kami akan memberi petunjuk kepada mereka
jalan-jalan kami. Itu respon Allah. Sekiranya kita wallazi najahadu, ya. Tapi kalau kita baca Quran tak faham, kita tak respon kepada tawaran ni, tak ada dapat apalah, ya. Tak adalah dapat lanah diannahum subulana tu. Kemudian bukan itu saja, Allah tambah lagi, ya. Allah, kalau kita tengok Allah tu Ar-Rahman, dia Maha Pemurah, ya. Maha Pemurah, dia nak bagi yang terbaik untuk kita semua. Kita syarat dia satu je, wallazina jahadu fina, tetapi Allah tambah 2 kali jawab syarat itu, ya, iaitu Allah akan balas dengan lanah diyannahum subulana, kemudian Allah tambah lagi wa innallaha lama'al muhsinin. Jadi Allah memberi gambaran orang-orang yang wallazina jahadu fina ni, siapa orang ni? Allah kata al-muhsinin, orang yang sentiasa membuat kebaikan dan memperbaiki diri mereka daripada satu masa ke satu masa. Jadi tuan-tuan sekarang ni dalam, ya, dalam berusaha untuk sampai ke tahap ini, ya. Jadi yang inilah kita nak, ya, kita mahukan kita ni di dalam golongan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, sama ada dalam kita dalam golongan as-sabirin ataupun al-muhsinin ataupun al-muttaqin, ya. Jadi bila kita dalam kategori itu, Allah kata apa? Wa innallaha lama'a, maknanya Allah gunakan lam taukid sekali lagi di sini menunjukkan pastinya. Ya, janji Allah, janji kepada kita. Ya, janji itu maknanya offer, tawaran dia, Allah nak bersama kita. Ya, sesungguhnya Allah tu pasti, lam ada lam taukid tu, ma'a, bersama, al-muhsin, orang-orang yang muhsin. Ya, so kita sangat bersyukur, sangat beruntunglah kalau Allah bersama kita, ya. Allah bersama kita kerana Allah tu yang maha kuasa, yang boleh menentukan segala-galanya, yang boleh melakukan segala-galanya, dan menentukan sesuatu itu boleh berlaku atau tidak, dia bersama kita. Jangan sangat beruntung, ya. Jadi banyak ayat-ayat dalam Quran perlu kita fahami, sebenarnya ayat tawaran, ya, daripada Allah untuk kita semua. Jadi kita ambil peluang, ya, sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ni, ambil peluang untuk menyambut sautan Allah ni, supaya kita mendapat ganjaran yang terbaik di akhirat nanti, ya. Nah, ini kita boleh jadikan ayat motivasi untuk kita terus berusaha, ya, dalam kita menguasai bahasa Al-Quran ni, ya. Bahasa Al-Quran ni bahasa Arab, bukannya Melayunya, ya. Yang ni bukan ini bukan Al-Quran, ini terjemahan saja. Yang kita nak kenal apa? Subulana ni. Yang ni nak faham dia. Begitu juga di atas ni. Ini ayat yang kita nak fahaminya, yang inilah yang kita nak kuasai dia, ya. Bukannya kita lihat terjemahan, sebab terjemahan tu bukannya Al-Quran. Dia hanya terjemahan daripada penterjemah. Yang kita nak, yang datang dari Allah, yang ni, ya. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang ni yang kita nak faham satu-satu, ya, insya-Allah. Dengan kegigihan tuan-tuan dan puan-puan ni, kita jadikan tahun 2004 ni tahun kedua kecemerlangan Al-Quran, ya. Kita akan tambah lagi usaha, insya-Allah. Allah akan bantu kita, ya. Mungkin saya kongsikan sekali lagi, selain daripada itu, kita kongsikan ayat 153 Al-Baqarah tu sebagai ayat motivasi, ya. Kita pergi kat sini, tuan-tuan tekan dekat arrow ni, pergi surah tu, surah yang kedua lah, ya. Kalau Al-Baqarah tu letakkan nombor 2, kemudian ayat sini letakkan 153, yang mana saya ada sebut tadi. Yang tadi Allah kata ma'al muhsinin, wa innallah wa innallaha la ma'al muhsinin. Yang ni pula Allah kata apa? Innallaha ma'al sabirin, ya. Gitu juga. Jadi Allah kata sesungguhnya Allah tu bersama orang-orang yang sabar, ya. Bermakna tuan-tuan dan puan-puan istiqamah walaupun susah,
ya untuk memahami, tapi tuan-tuan teruskan usahanya. Itu bermakna kita melakukan usaha itu dalam penuh kesabaran. Bila kita sabar, jadi Allah kata apa? Innallaha ma'as-sabirin. Allah akan bersama kita. Kalau kita datang sekali dua kali, lepas tu kita give up, mana kita tak masuk dalam golongan ini. Jadi Allah tak ada bersama kita. Nah, inilah syarat. Ya, Allah tawarkan kepada kita untuk kita sambutnya dengan baik. Ya, so apa syaratnya? Sebelum itulah, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, pintalah pertolongan dari aku, bis-sabri, dengan kesabaran. Ya, dan juga jangan lupa juga as-salah, dengan sembahyang. Jangan lalaikan sembahyang, jangan ambil sembahyang ringan-ringan. Ya, buat dia bersungguh-sungguh, dan kita lakukan apa saja usaha kita dengan penuh kesabaran. Ya, banyak yang tuan-tuan perlu minta bantu dengan Allah, ya. Minta bantu saya pun boleh, tetapi yang hebat sekali ialah minta bantu dengan Allah, ya. Jadi Allah akan bukakan jalannya tadi, subulana tu, disebabkan kita tu bersabar, dan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Yaitu wa inna Allah ala ma'al muhsini. Yani Allah kata innallaha ma'as sabirin, ya. Jadikan ayat ni ayat motivasi untuk kita, ya. Jangan fokus kepada diri sendiri, ya. Kadang-kadang kita ni fokus kepada diri sendiri, kita kata kita ni susah nak faham, kita susah nak ingat, kita ni umur dah lanjut dan sebagainya, dan kita ni banyak kerja. Itu maknanya kita fokus pada diri sendiri, ya. Sedangkan Allah kata apa? Ista'inu. Ha, yang ni yang kita patut fokus ni. Yang fokus kita pada Allah yang akan membantu kita. Jadi segala-gala yang kita buat alasan tadi, masa kita lah, umur kita lah, ya, otak kita lah dah jam dan sebagainya, pening kepala selalu saya dengar. Itu semua alasan-alasan yang tidak, ya, yang tidak sahih, yang tidak valid, ya. Kerana apa? Kerana kita ada Allah. Allah dah bagi tawaran dia kat sini. Ista'inu, Allah suruh. Ya, mintalah tolong dengan apa dari aku. Aku akan tolong kamu. Jadi, fokuskan kepada Allah, ya, yang membantu kita. Supaya segala masalah yang kita hadapi, yang kita ialah hadapi semasa kita belajar ni, akan selesai, ya. Surah At-Talaq tu pun, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah kata, siapa yang bertakwa kepada Allah tu, Allah akan bukakan jalan untuk dia selesaikan masalah-masalah dia, ya. So banyak yang kita boleh jadikan panduan kepada kita dalam kita, ya, berusaha untuk menguasai kalam Allah ni, insya-Allah. So hari ini kita teruskan perkongsian kita kepada ayat seterusnya yang kita telah mulakan dulu dengan ayat ke-17, iaitu masaluhum kamasalil lazis tauqadana falamma adha'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatillah yubsirun, ya. Jadi kita dah mulakan dengan masaluhum dulu. Kalau kita imbas kembali 1 hari bulan dulu, kita sudah mula mengenal, ya. Yang ni catatan kita dalam screenshot, ya. Kita boleh bersihkan kalau kita mahu, ya. Kita tekan di sini dan kita yang bawah-bawah ni tak perlu ni, kita boleh potong lah, ya. Potong kat sini, tinggalkan yang perlu saja. Sampai di sini, okey. Dan banyak yang maklumat yang kita boleh dapati daripada sini. Kita akan lihat masaluhum ni adalah 2 komponen. Satu masalu, kemudian hum ni kita telah terangkan sebelum ni.
Masalu tu ialah dari kalimah masalun. Ya, nanti kita akan buat apa ni komponen dia. Ini asal dia ialah masalun. Dia bertanwin tetapi apabila dia bergabung dengan hum dalam bentuk idhafah, lam tu tidak boleh mengambil tanwin. Dia gugur tanwin dia. Jadilah masalu saja ya. Dan hum ni ialah mudhafun ilaih. Jadi masalu ni idhafah, hum ni ialah mudhafun ilaih. Itu fungsi dia ya. Tetapi jenis dia kita terang ni masalu ni Arab panggil isim shibhun wa syabihun. Ya, ini jawi dia. Ismun shibhun wa syabihun maknanya proverb ataupun perumpamaan. Ya, perumpamaan. Kemudian yang home ni kita kenal, sudah kenal lah ya. Dia apa dia? Dia adalah isim dhamir ghaibun muzakkar majmu' yang berperanan sebagai mudhafu ilaih yang majrur. Sekarang ni dalam konteks apabila dia bergabung, dia adalah majrur. Tapi sebelum dia bergabung, dia adalah marfu'. Nanti kita buat komponen tu, kita akan terangkan komponen asalnya ialah isim dhamir yang marfu'. Ya, di sini dia bergabung, dia jadi majrur walaupun tidak ada baris bawah. Ya, so mana majrur tu bukan maknanya baris bawah. Ataupun baris bawah tu mana majrur bukan. Ya, baris bawah kepada huruf dalam kalimah tu hanya tanda saja. Yang perlu kita kenal bukannya tanda tu ya. Kita kenal konsep dia, status dia, prinsip dia. Itu yang lebih penting untuk kita memahami ya kalimah al-Quran. Jadi kali ini kita sambung dengan leksi logos. Tadi saya sudah sediakan dengan leksi Quran masa luhum tu, dah siap type. Kali ini kita buatkan apa ni komponen dia. Jadi masa luhum ni komponen asal, kita panggil ni komponen asal supaya tuan-tuan tahu sebelum dia bergabung tu apakah sebenarnya kalimah-kalimah yang bergabung. Dia tak sama ya. Apabila dia bergabung dengan sebelum bergabung, dia kalimah komponen tu berbeza. Ya. Sebagai contoh, sekarang ni masa luhum dalam bentuk komponen, dia lam ni adalah bertanwin. Ya, dhammah. Itu dia ya. Masalun. Bukannya masalu. Masalu tu hanya berlaku apabila dia bergabung dengan hum ni ya. Jadi asalnya ialah masalun. Jadi nanti kita akan terangkan apa dia. Masalun, masalun dah diterangkan tadi pun ya. Masalun, lepas tu hum adalah komponen asal sebelum dia bergabung. Jadi maknanya dari segi penulisan hum ni sebelum bergabung dengan selepas bergabung sama saja. Ya, sebab tu kita panggilkan dalam tadi sebagai mabni. Ada tak sini tak tulis mabni ke? Isim dhamir ghaibun kira ya, kita perlu masukkan nanti mabni juga ya. Mabni itu bermakna apa? Apabila dalam keadaan di sini sekarang dia majrur, tapi tulisan ni masih sama je. Ha baris depan, mim sukun ya. Dan apabila dalam sebelum bergabung, dia pun sama juga. Ha baris depan, mim yang sukun. Itulah dipanggilkan kalimah yang mabni. Maknanya sekarang home ni dia bukannya majrur ya, tuan-tuan, dia adalah marfu'. Ya, so kalau kita nak beri penerangan kat sini, kita apa bagi dia penerangan dengan menggunakan teks tu ya. Masalun tadi kita sudah terangkan, tengok penerangan, cuba kita tengok penerangan ya. Kalau sama kita tak payah buat lagi penerangan kepada masalun tu ya, daripada screenshot tadi ya. Cuma kat sini kita boleh tambah lagi apa, sini dia uh, dia bentuk apa di sini ya. Dia isim shibun ni sebenarnya kalau kita uh, terangkan lagi, dia adalah ma'rifah ya, ta'yin dia ya. Isim shibun wa syabihun ma'rifah. Itu kalau kita nak kemaskan lagi ya.
Sebab apa dia isim ma'rifah? Kerana hum ni adalah isim domain yang ma'rifah, ya. Tetapi dalam komponen sebelum dia bergabung, ya, dia adalah dalam bentuk nakirah. Ya, jadi kalau kita buat penerangan kepada sini, masalun, kita tengok tempat cukup masa ke tidak, ya. Sekarang ada 7:41, kita buat takat mana yang boleh, ya. Jadi kita buat penerangan sekali lagi. Masalun ni tuan-tuan kena buat dua penerangan, ya. Satu penerangan semasa dibentuk komponen, kedua penerangan semasa sudah bergabung, ya. So sini masalun, kalau kita buat penerangan kepada masalun, kita akan gunakan tag itu. Kita buat ke bawah ni. Apa dia? Dia isim syibhun wa sya, ya, bukan sin, ya, dia syib. Syabihun. Ya. Syabih mana dia apa? Isim perumpamaan. Itu yang ya, Doktor masukkan perkataan kan biasa ni tekan apa ni yang boleh dapat perkataan Melayu ni, perkataan bahasa Malaysia ni akan biasa kan Arab kan dekat sini kan. yang ni Arab tu saya bracketkan Melayu dia tu. Perumpamaan. Maksud isim syibhun wasabihun tu ya ialah perumpamaan, ya. Kalau kita susah Arab tu, Melayu pun cukup, ya. Bila Nak jumpa tekan apa untuk dapatkan Melayu ni, teks Melayu ni? Ke memang terus boleh kita tulis dia keluar je teks ni. uh, Perkataan Melayu ni, isim ni. Kan biasa kan dalam Jawi kan, Jawi dan Arab. Maksud saya. Guna Jawi, mode Zoom. tak faham apa soalan dia. Ni sebab doktor share screen. Kita tak boleh. Oh ya ke? Maksud saya tadi tulisan yang bahasa Melayu ni kan macam mana kita kalau kita nak buat ni kan, kita nak type ni bahasa Melayu biasa kan doktor masuk dalam bahasa Jawi kan. Ke dia memang automatik dia boleh kita nak tulis bahasa Melayu ni. Sebab ni kat dalam ni. Bila pakai share screen sharing ni, dia ada alat dia boleh menulis. Itu hanya bagi orang yang buat screen sharing, ya. Yang menengok tak dapatlah buat. Tak boleh. Ini hanya orang yang buat screen sharing. Macam saya, bila saya nak tunjukkan tulisan tu, jadi saya gunakan text feature tu, boleh menulis lah ni. Boleh boleh Okay. menulis rumi dia. Saya nak tulis Jawi, saya gunakan Lexilogos Jawi. Ya. Okey, so sekarang ni lihat masalun, dia ada tanwin. So bermakna dia nakirah. Dia nakirah di situ. Dia punya dipanggilkan ta'yin dia, ya. Apa ni, jenis ta'yin dia, ta'yin ni sama ada ma'rifah ataupun nakirah kepada kata nama. So dalam ni dia nakirah lagi, belum lagi ma'rifah. Ya. Dan dia punya apa? Jenis dalam bahasa Arab dia panggil jinsun, ya. Aspek jinsun ataupun Melayu kata jenis tu ialah jantina. Jantina bahasa Arab dia ialah jinsun. Jadi jinsun sama ada muzakkar ataupun muannas saja. So dalam konteks ni masalun ni ialah muzakkar. Ya. Dan dari segi apa? Dari segi bilangan dia, bilangan Arab kata al-adadu ataupun adadun. Ya, ada berapa ciri di sini kita sebutkan. Pertama tadi ialah nakirah ni ialah ta'yin, dipanggil ta'yin. Muzakkar ni ialah jinsun, jenis. Lepas tu yang ketiga adadun ialah bilangan. Bilangan dia mufrad lah. Ya, bilangan dia yang mufrad. Dia belum lagi mudhaf di sini, ya, sebab dia belum bergabung. Ya. So itulah pengenalan kepada komponen yang pertama, iaitu masalun, ya. Kalau kita nak berikan makna pun sama dengan di atas lah, ya, perumpamaan.
ataupun sebab dia nakirah, kita kata satu perumpamaan. Itu bagi kalimah masalun, ya. Lepas tu home. Home, kita cuba ambilkan Kena home. bagi tahu marfu' juga kan Ustaz? Betul, ya. Masalun. Masukkan sekali i'rab dia, ya. Meletakkan lepas mufrad ni yang marfu'. Apa tanda marfu' tu? Dhammah lah, ya. Dhammah. Maknanya dia mengambil bentuk marfu'. Dan ni kita kalau nak tambah lagi kenapa dia marfu' kat situ, kita masukkan fungsi dia, dia adalah sebenarnya mubtada. Dalam ayat ni, ya, dia adalah mubtada yang memulakan cerita tu, dan dia juga adalah dia adalah perkara utama dalam cerita tu, ya. Dia perumpamaan tu boleh jadi mubtada dalam ayat tu. Kalau kita nak letakkan mubtada tu, letakkan sebelum marfu'. Di sini mufrad mubtada. Dia juga berperanan sebagai mubtada yang marfu'. Bila ayat marfu', ayat nominatif ataupun ayat kata nama, atau dalam bahasa Arab dipanggil apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah dia bermula dengan mubtada yang marfu'. Ya. Inilah pengenalan kita sebagai apa? Sebagai komponen, ya, komponen masalun, ya. Dan besok kita sambung dengan home pula, ya. Di sini sebab sudah 7.47 ni, kita kena berhenti sini dulu, dan kita nanti sambung besok home. Lepas tu kita sudahkan komponen dia, kemudian kita akan buat penerangan kepada seluruh kalimah masaluhum tu, kemudian kita buatkan pembentukan kalimah. Itulah 3 perkara yang perlu kita buat latihan supaya kita betul-betul, ya, mengenal kalimah tu, dan akhir sekali kita menterjemahkannya, ya, sebelum pergi kalimah yang seterusnya, ya. Jadi kita berhenti di sini dulu sebab saya kena pergi ke universiti pagi ni awal sikit, ya. Dan kita simpan dia dalam dalam 2 cara lah. Satu, kita simpan kopi kat sini seperti biasa. Kopi pula, save, ya. Nanti saya simpan print screen dulu. Okay, make print screen satu, lepas tu save. Yang bawah ni ada kotak save ni, tuan-tuan tekan save kat sini, ya. Dia save tu simpan dekat download, mana-mana folder pun boleh, ya. Tapi untuk sementara boleh simpan dia download. Labelkan dia, ambil salah satu daripada ni dan tukarkan hari bulan dia, ya. Label hari ni ialah 10. Kita labelkan dia sebagai latihan 10 hari bulan Januari 2024, dan savekan dia. Jadi kalau kita nak tengok balik, kita akan tengok, boleh lihat dia di dalam folder bookmark tu, dan kita boleh copy dia balik kepada Lexilogon ni untuk menyambung, ya, menyambung perbincangan kita, insyaAllah, ya. Untuk hari ini kita sudahi di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahimna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minkum taqabbal ya karim.